Yang pertama ialah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan kalangan jin dan kalangan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Allah buat kita ni ada tujuan. Allah buat kita ada reason. Allah buat kita ada ketetapan. Maksudnya nak menjadikan makhluk-makhluk ciptaan dia yang dari kalangan jin, dari kalangan manusia ni semata-mata nak mengabdi kepada Allah. Dan bukan jadi keperluan pun bagi Allah penciptaan kita tu pada dia. Kalau dia buat kita ke, dia tak buat kita, adakah ada perubahan pada ketuhanan dia? Berubah dah Allah tu sama ada dia buat atau tak buat? Aku ni Allah, aku buat orang, orang tu sembah aku, baru aku ni jadi Allah bila ada orang sembah, atau kalau aku tak buat, aku tak jadi Allah. Sebab tak ada orang sembah, aku tak buat siapa-siapa. Dia kekal dengan sifat ketuhanan dia atau ada perubahan dan perbezaan? Kekal. Tak ada kepentingan pun bagi Allah sama ada dia nak buat atau tak mau buat kita. Tapi satu benda kita faham, bila kita nak dakwa, bila kita nak claim apa-apa jua atas diri kita, kita perlu ada orang yang mengakui pendakwaan dan pengklaiman kita tadi. Allah, dia nak isytihar, Allah, dia nak sebut dia sebagai Tuhan, dia perlukan apa? Jadi siapa yang nak mengakui ketuhanan dia? Siapa yang nak mengakui dia maha berkuasa kalau dia tak create makhluk? Dia dengan sifat yang tersendiri, zat yang tersendiri, dia tak buat apa? Siapa yang nak mengakui ketuhanan Allah? Jadi dia buat makhluk, manusia, jin, untuk mengabdi diri pada dia. Barulah dia boleh isytihar, barulah dia boleh claim melalui firman dia, akulah Tuhan kamu, akulah penguasa kamu, akulah pencipta kamu. Baru dia boleh claim. Jadi orang yang kita nak claim tu ada orang depan. Contoh, saya pergi ke masjid, masuk dalam masjid, ambil kursi sendiri, ambil meja sendiri, pasang mic sendiri, tak ada orang pun. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan ini diisytiharkan, sayalah ketua kampung baru di sini. Saya duduk cakap seorang-seorang, tak ada siapa pun. Kalau orang lalu masa tu, orang cakap apa? Orang cakap apa kat saya? Ada kuliah ke hari ni? Ustaz ada, tengok tak ada. Tak berapa betul dah ni. Selalu kuliah malam, ni kuliah pukul 11.30, tengah hari, tak ada orang. Orang boleh kata macam-macam, gila ke, sewil ke, tak berapa betul ke, sasau ke. Hakikatnya untuk kita claim kita ni pengurusi baru masjid ke, ketua kampung baru ke, apa jawatan sekalipun, ada orang yang dengar, ada orang mengiyakan duduk depan tu. Kalau tak ada, kosong, nothing, zero. Jadi Allah buat makhluk untuk mengabdi. Dan Allah telah menentukan, sebab Allah ni buat kita, dia tahu apa yang baik, dia tahu apa yang buruk, dia tahu apa yang sesuai ikut naluri, gharizah dan keperluan orang, dia tahu apa yang tak sesuai. Dia bagi tu ada hak nak tengok, hak mana ikut cakap, hak mana tak ikut cakap, dengan ketetapan hak ni boleh, hak ni tak boleh. Kalau kamu berjaya follow, ikut hak mana boleh, tahan hak mana tak boleh, hak ni balasan dia, syurga. Kalau kamu buat sebaliknya, hak ni balasan dia, neraka. Yang mana berjaya follow, ikut ketentuan Allah, ikut ketentuan Rasul, ikut ketentuan agama, syurgalah jawabnya. Hak mana membelakangkan ketentuan-ketentuan tadi, pilihan sedia maklum pada anda. Adakah semua perintah-perintah Allah tu berguna pada Allah? Tidak. Allah suruh kita solat, tak ada keperluan pun bagi Allah. Tak berubah, terus kekal sifat-sifat ketuhanan dia. Bukan kata sebelum ni tak ada orang semayang, dia tahap Z. Bila ada start orang semayang, bila jin sembah dia, dia jadi tahap A. No.
Allah tak perlukan ibadat-ibadat kita untuk menaikkan grade dan komposisi dia. Bukan Allah tu bergelar Allah setelah ada orang sembah. Allah bergelar Allah sebelum alam-alam lain diciptakannya. Dia kekal dengan sifat keazalian dia dan kekodiman dia. Apa yang Allah suruh buat, solat ke, puasa ke apa ke, untuk siapa sebenarnya? Untuk Allah ke untuk kita? Untuk kita. Untuk kita sedar kita tu Tuhan ke hamba. Bila kamu hamba, maka tawaduklah kamu, tunduklah kamu dengan sifat kehambaan kamu, aku ni Tuhan kamu. Kalau orang tu tak mau tunduk, tak mau tawaduk, tak mau rasa dia hamba, dia akan rasa dia apa? Dah tak rasa hamba, dia nak jadi siapa? Dia nak jadi macam Namrus dan Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Dia berasa Tuhan ni tak ada kekuasaan yang lebih pada dia, dia nak ambil sifat tersebut. Lalu nak merajai orang lain, nak memerintah orang lain, nak manipulasikan orang lain. Dan inilah kezaliman dan kekejaman mula berlaku bila ada manusia yang keluar daripada acuan. Bukan salah pada agama, bukan salah pada sistem, tapi bila manusia yang langgar sistem tu yang jadi salah. Hari ini kita disibukkan dengan kalimah-kalimah seperti apa dia? Equality, equity, liberty. Siapa yang bawa istilah-istilah ni? Apa dia equality? Apa dia equality, tuan-tuan? Kesamarataan. Equity, kesaksamaan. Liberty, kebebasan. Sebenarnya bila kita bercakap dengan istilah-istilah macam ni, kita pertanyakan, sama rata macam mana hak kita nak, kesaksamaan hak macam mana kita nak, kebebasan apa yang kita nak. Sama rata. Nak sama rata. Kita bincang isu sama rata tapi skop tak menyeluruh. Kita ambil satu-satu sebab yang untuk kita ni happy, kita ni gembira. Contohnya apa? Sama rata yang mereka nak. Hak lelaki dengan perempuan mesti sama. Mereka bangkang isu-isu panas seperti faraid, yang selalunya orang lelaki gandaan dia lebih daripada orang perempuan. Dah kita ni manusia sama di sisi Allah, mereka mainkan isu, kena samalah. Ni pun orang, ni pun orang, ni pun manusia, ni pun manusia, ni hamba Tuhan, ni hamba Tuhan. Bagi sama rata lah. Pasal apa lebih lelaki dengan perempuan? Tu imam, lelaki saja yang boleh jadi tu imam. Orang juga boleh baca Quran juga, mungkin tajwid taranum dia okey. Pasal apa perempuan tak boleh jadi tu imam? Kalau nak buat jenis akal-akal sampelan dia panggil, tu imam ni biasanya kalau sakit apa pun bolehlah cuti sehari 2 hari, hari ketiga masuk bertugas. Kalau tu imam mengandung, tu imam bersalin berapa bulan? 3 bulan tu imam cuti. Allah, tu imam mana? Bersalin. Tu hak paling lama. Hak paling ringkas tu imam datang bulan, berapa hari nak kena cuti? 7 hari, 10 hari. Sebab apa? Tu imam datang bulan. Dia banyak perlu melihat kepada fact dan realiti dalam masyarakat. Kita kadang-kadang minta sesuatu yang kita berasa betul pada akal dan minda kita yang terbatas, tapi kita tidak melihat keperluan. Nak sama rata. Tapi bila kita membincangkan contoh isu hukum Islam, kita kata satu masa kalau Malaysia ni menjalankan hukum Islam, adakah bila hukum Islam berlangsung, kami orang Islam nak jalankan hukum Islam, adakah kami nak juga hukuman ni jalan atas kamu? Kalau nak bercakap atas equality, kamu kena-kena juga. Dah nak sama rata tadi kan? Betul tak? Pasal apa isu tadi nak sama rata, bila nak kena hukuman, ni tak boleh lah, kami bukan Islam. Di mana equality yang sedang dibincangkan? Dah tadi nak equality, dah sama rata. Kebetulan sekarang ni kami pegang, kami merintah, Islam jalan, kamu kena kerat tangan juga. Dah nak sama rata. Oh ya, ni tak boleh lah, kami bukan Islam. Pasal apa lari dah equality bila isu ni? Bila isu faraid, kuat sangat suara kamu. Bila isu imam, kuat sangat suara kamu. Bila isu lain, kuat sangat suara kamu. Maksudnya pemahaman equality antara depa dengan Islam jauh berbeza. Sebab tu Islam letak kesamarataan ni, apa dia? Equality, keadilan, meletakkan sesuatu pada tempat dia.
meletakkan sesuatu pada tempat hak betul. Contoh dalam masyarakat, kita ada cerdik pandai, kita ada orang-orang biasa, kita ada orang-orang mungkin tak berapa cerdik. Dan bila dalam masyarakat kita meletakkan perhargaan dan tinggi pada orang yang dianggap cerdik, orang-orang yang kita kata punya otak yang bergeliga, adakah itu salah? Adakah kita tak menyamaratakan mereka? Adakah ini isu diskriminasi? No. Sebab kita letakkan dia sesuai dengan tempat dia. Kalau hari ini bos-bos anda sekalipun bicarakan tentang equality dan kesamaan, nombor satu tanya dia. Kalau bos kata, oh kita nak sama rata, kita nak sama rata, tanya dia gaji dia berapa. Oh, gaji bos kami 20,000, kamu 1,000, minta bos sama dengan orang bawah 2,000 lah ke? Bos sanggup tak walaupun dia mengagung-agungkan kesamaan rantau tadi? Mana bos sanggup? Hak dia 20,000 nak bagi sama dengan kami 2,000. Semua 2,000, tak kira dia bos ke sampai bawah 2,000. Ni baru sama rata. Hatta orang duk bincang equality pun dia sanggup tak nak tukar benda ni. Di mana konsep sama rata sebenarnya? Maksudnya ada isu-isu yang mengancam benda lain tapi mereka nak save benda lain. Ni baru sama rata. Ataupun gaji bos 20,000, kami hak 2,000, jadi 20,000 juga. Betul? Dah sama rata. Kerja kalau kira bos serik saing surat je. Kami hak kulu hilir keluar kursus anak kursus ini jauh lebih banyak. Tapi sebab apa? Benar dah dia buat kerja sikit pun bagi kita, tempat dia tu tinggi sesuai dengan gaji dia. Itu meletakkan suatu tempat yang betul, kita tak boleh pertikaikan. Tapi kalau nak bercakap tentang equality yang salah pada pemaknaan dan pentafsiran, itulah yang boleh berlaku. Anda boleh buat benda tu. Kesaksamaan, nak saksama. Lagi haru, nak hak sama rata. Adakah boleh seorang bos bila dia nak kesaksamaan, hari ni saya nak semua orang pakai baju Melayu, lelaki termasuk perempuan, besok semua pakai baju kurung, perempuan termasuk lelaki, atau orang panggil apa? Bangang. Sebab tu Islam kata saksama dia letak sesuatu pada tempat dia sesuai dengan kejantinaan dan gender mereka. Takkan nak suruh sama rata semua. Kalau kita cakap macam ni, tu dipanggil idea-idea penisbahan yang bodoh. Kita nak cakap hak bodoh lah ni. Liberty, bebas. Sebenarnya bila sebut bebas, kita nak bebas daripada siapa sebenarnya? Hakikatnya pemaknaan liberty yang mereka laungkan, nak bebas dari siapa? Nak bebas dari acuan agama, nak bebas dari rasa bertuhan. Dia nak bebas sungguh-sungguh. Kita jadi manusia yang bebas berpendapat, bebas bersuara, bebas tu, bebas ni. Jadi bila guna akta bebas bersuara, bebas pendapat, kita kutuk orang tu, kita maki orang ni. Bila orang nak pergi buat apa-apa, tak boleh akta bersuara. Ikut akulah nak kata apa. Time kita maki orang, time orang maki kita, kita rasa pedih, hati tisu, menangis, meleleh. Jadi kita buat benda tu untuk diaktakan atas orang lain, tapi nak save kita. Dah nak liberty sangat, ikutlah bebas, saya bagi bebas. Esok ada orang pakai baju Melayu, esok ada orang pakai sari pun ada. Last kali awak ujung nampak tak pakai baju, pergi dekat, cuba bangun sikit, spender saja. Pasal apa? Liberty, bebas kan? Ikut saya lah nak pakai apa pun. Adakah sampai tahap tu kebebasan kita? Bila kita berbicara tentang bebas, memang dalam Islam ada kebebasan bercakap, kebebasan bersuara, tapi dia ada skop-skop yang menghalang kita sampai tak berlaku kegawatan. Macam yang Rasulullah pesan tadi, dia bebas menuntut hutang dia, tapi yang Rasulullah minta apa? Beradab. Minta, tu hak kamu. Tapi kita ni keliru dengan konsep ilmu, kita ketiadaan adab dan orang-orang beradab dalam masyarakat sekarang. Tambah satu, pepimpinan dia kena ada dua aspek penyatuan rohani dan kemasyarakatan, sosial.
Jangan apa yang kita nak bangunkan hari ini pendekatan sosial, pendekatan sumber manusia semata-mata tanpa kita mengabaikan keimanan dan kerohanian dalam diri pekerja-pekerja kita. Kena naik seiring. Nak naik nama syarikat, naiklah. Nak naik nama organisasi, naiklah. Nak cemerlang sana, cemerlanglah. Nak cemerlang sini, cemerlanglah. Keduniaan dan material itu yang kita nak. Satu lagi, bangunkan sumber-sumber kerohanian, keimanan yang ada dalam diri pekerja-pekerja kita. Sekali-sekala buat kuliah, sekali-sekala buat tazkirah, sekali-sekala panggil tu, sekali-sekala baca yasin, sekali-sekala tahlil, sekali-sekala buat duha beramai-ramai. Tak salah kan? Dan benda tu baik. Tapi inilah, bila benda tu jadi janggal dan sering tidak dilakukan, kita akan cuba mengenepikan benda-benda tu dan anggap, oh Allah, tak payahlah, menyusahkanlah, payah nak kumpul orang lah. Memang pada awal payah, tapi kalau tak dilentur, tak dibentuk, maka sampai bila benda tu akan di-appreciatekan, diaplikasikan. Oh, kita sampai ke apa ni?